which kita orang akan membincangkan pendidikan dalam ICT. So in general, pendidikan maksudnya proses pembelajaran dan juga pelajaran. ICT pula istilah memproseskan data, contohnya macam internet, kita pakai social media dan juga lain-lain. Pendidikan juga tak terkecuali untuk menggunakan ICT pada zaman sekarang. Pada pendapat korang, macam mana orang dulu menggunakan tak menggunakan ICT dalam pendidikan? Jadi, apa yang saya tahu tentang sistem pendidikan sebelum kehadiran ICT ni, sistem pendidikan ini merupakan sistem yang eksklusif, di mana hanya golongan tertentu sahaja yang mendapat pendidikan. Contohnya, pada zaman Yunani kuno, hanya segelintir golongan bangsawan dan elit sahaja yang mendapat pendidikan. Contohnya antara guru terkenal seperti Socrates, Aristotle dan Plato. Mereka yang berasal daripada golongan perempuan, hamba dan golongan orang biasa tidak mendapat pendidikan yang berkualiti seperti orang lain dan hanya mendapat pendidikan yang boleh dikatakan sebagai bare minimum. Okey, tambahan pada apa yang saya cakap tadi. Kalau kita lihat sebelum ada ICT ni, cara mereka belajar adalah dengan dua cara dia, sama ada secara formal ataupun secara tidak formal. Secara formal ni, sama ada dia pergi berguru, belajar secara bersemuka, pergi menulis, hafal dan dia akan sebarkan. Tapi dia orang kena musafir jauh lah untuk dapatkan ilmu. Okey, cara kedua adalah secara tidak formal ni, melalui contoh tauladan daripada mak ayah ataupun melalui pengalaman sendiri. Okey, yang tu kita cakap pendidikan pada zaman dulu. Macam mana pula pada zaman sekarang bila ICT telah diterapkan dalam pendidikan itu? Okey, sebenarnya negara kita Malaysia ni telah melancarkan sebuah projek yang menggunakan ICT di dalam pendidikan pada tahun 1999 dan projek tersebut dinamakan Sekolah Bestari. Sekolah Bestari ini dilancarkan untuk memastikan setiap pelajar dapat mencapai potensi maksimum dengan menggunakan pelbagai cara pendekatan. Dan sebenarnya telah terbuktilah bahawa ICT dalam pendidikan ni dapat menjadikan seseorang pelajar itu menjadi lebih kreatif dan inovatif serta mempunyai etika ketika menggunakan ICT di dalam kehidupan harian mereka. Dan kita tak dapat nafikan juga sebenarnya ICT juga telah membantu pelajar kita untuk menjadi lebih celik terhadap IT pada zaman sekarang dan mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa. Okay, so kalau macam sekarang mereka pendidikan dengan ICT sekarang dah tak terhad. Kalau macam speaker set kita cakap tadi, kalau zaman dahulu dia agak terhad kepada buku sahaja. Kalau sekarang kita dah banyak platform untuk sebarkan ilmu. Contohnya macam YouTube, Instagram dan juga TikTok. So kalau macam dekat YouTube kan kita ada shorts, Instagram kita ada Reels, dekat kita ada FYP. So macam semua para pelajar boleh access ilmu tu dalam masa yang singkat. Dan sekarang juga banyak juga pusat-pusat tuition yang sepenuhnya secara online seperti MC Plus dan PTTI. Selain itu dekat universiti juga sekarang banyak subjek yang kita belajar sepenuhnya secara online supaya kita dapat memudahkan para pelajar untuk dapatkan ilmu dengan lebih mudah. So dalam pendapat korang, macam mana korang nampak future pendidikan kita dengan ICT? Okey, pada pendapat saya, kalau kita tengok ICT sekarang ni tengah berkembang dengan sangat pesat, terutamanya dalam bidang AI lah kan. Dan kita dapat tengok AI ni berkemungkinan pada satu hari nanti boleh mempunyai sifat-sifat kemanusiaan seperti mempunyai emosi dan juga dapat memahami perasaan orang lain. Dan apabila telah sampai masa tersebut, tidak mustahil bahawa AI juga boleh menggantikan peranan seorang guru. Jadi bagi saya kan, kalau AI dapat menggantikan seorang guru, menggantikan peranan seorang guru, itu merupakan perkara yang baik kerana AI lebih fleksibel dibandingkan dengan manusia. Dan AI juga dapat memastikan semua orang mendapat kualiti pendidikan yang sama rata. Lebih lagi di kawasan yang terpencil seperti di Sabah Sarawak. Mereka hanya memerlukan akses internet. Dan akses internet ni kita boleh provide diorang menggunakan pemancar daripada satelit. Jadi kita dapat jimatkan kos dan menjadikannya lebih efisien. Tapi saya rasa AI takkan boleh sepenuhnya menggantikan seorang guru. Sebab manusia masih memerlukan sentuhan manusia untuk teruskan hazanan ilmu. Okey, tambahan mudah daripada poin tu. Kalau kita lihat contoh dulu, zaman dulu kita ada Google. So cikgu-cikgu dulu tak galakkan murid-murid dia untuk pakai Google. Dia suruh jawablah sendiri, jangan pakai Google. So zaman sekarang sama juga, ChatGPT. Cikgu-cikgu akan cakap jawablah sendiri dulu, jangan ChatGPT. Tapi sekarang Google dah boleh diterima. Cuma kita disebabkan kita di zaman awal ChatGPT, orang ada perspektif yang buruk lah terhadap ChatGPT. Tapi sebenarnya kita kena adapt dengan ChatGPT. Dan lama-lama sebenarnya kita boleh gunakan ChatGPT macam Google juga zaman dulu. Jadi dengan kata lain, yang awak ni cakap AI ni digunakan lebih baik untuk membantu guru lah, pengajar seorang guru, bukan menggantikan sepenuhnya. Betul. Okey, betul juga. Betul lah. So berdasarkan apa yang kita telah bincang tadi, saya dapat cakap yang ICT ni ada pros and cons. Yang paling penting, bagaimana kita sebagai masyarakat nak memanfaatkan ICT dalam pendidikan kita. So setakat ini saja podcast 5 minit kita pada hari ini. Kita akan sambung pada 5 minit yang seterusnya. Bye-bye. Itu dipanggil game freestyle. Kalau masanya ada sini.
Okay.